Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Antara isu yang sering dibangkitkan oleh ibu bapa adalah tentang situasi di mana mereka mempunyai anak yang dalam keadaan suka memberontak, bawa masalah, tunjuk masalah tingkah laku yang mungkin boleh datang dalam bentuk sama ada suka melawan, suka khianat orang lain, khianat barang, khianat adik, memberontak, melawan ataupun mungkin sampai tahap yang buat sesuatu yang lebih serius seperti menipu, mencuri, melakukan tindakan yang ganas dan sebagainya. So, saya nak kongsi apa yang kita boleh buat sebagai ibu bapa. Sudah tentu, nombor satu benda yang paling penting adalah untuk kita dapatkan penilaian supaya kita boleh tahu apa dia punya problem yang utama. Sama ada dia berkait dengan tingkah laku semata-mata ataupun sebenarnya ada masalah lain yang menyumbang kepada tingkah laku tersebut. Contohnya masalah perkembangan. Namun apapun diagnosis, apapun punca yang berlaku menyebabkan anak tu bertindak sedemikian, pada saya ada beberapa prinsip penting yang mesti dilakukan oleh ibu bapa. Maksudnya doktor, hospital, terapi, psikologi dan sebagainya akan ada peranannya sekiranya anak itu dilihat memerlukan rawatan dan intervensi. Tapi ibu bapa tetap ada peranan. Dia bukan isu kita serahkan kepada doktor, serahkan kepada klinik, serahkan kepada pakar, masalah settle. Tak. Ibu bapa masih memainkan peranan penting menjadi sebahagian daripada elemen intervensi ataupun merawat keadaan yang berlaku. Ada 3 perkara penting yang kita kena buat dalam situasi ini. Yang pertama, bina semula unsur-unsur positif dalam kehidupan anak ni. Apa maksudnya? Bila anak-anak bermasalah, kehidupannya basically dipenuhi dengan elemen-elemen yang negatif. Maksudnya perangai-perangai tadi itulah. Tapi dalam masa yang sama mesti ada unsur-unsur yang positif yang masih ada dalam kehidupan anak ni. Tapi disebabkan banyak yang negatif, banyak yang tak baik, banyak yang masalah, maka yang positif tu seolah-olah disesarkan. Jadi teknik yang pertama adalah kita buat the opposite of apa yang berlaku, iaitu kita suburkan kembali benda-benda, elemen-elemen, unsur-unsur yang positif dalam kehidupan anak supaya yang positif ini akan menyesarkan negatif yang ada tadi. Nanti saya akan cerita bagaimana. Yang kedua adalah proses repair. So tadi suntik kembali elemen positif. Yang kedua, repair kembali damage ataupun kelukaan ataupun masalah yang telah berlaku. Selalunya bila anak buat masalah, dia akan create cycle. Anak buat masalah, kita marah ataupun kita bertindak, kita mengawal, kita naik angin, kita mengamuk, menyebabkan anak makin buat masalah. Bila anak makin buat masalah, kita jadi makin marah. Jadi dia pusing pada kitaran tu. Jadi langkah nombor 2 adalah kita break that cycle. Langkah yang ketiga adalah bina semula kemampuan anak, didik semula kemampuan anak untuk mengambil tindakan yang lebih baik dalam kehidupan. Ajar mereka untuk menyelesaikan masalah, ajar mereka untuk kawal emosi, ajar mereka untuk kawal tindakan. So ini 3 prinsip utama. Saya nak cerita hari ini satu prinsip dulu, iaitu macam mana kita nak cambahkan yang positif supaya yang positif itu akan sesarkan yang negatif. So ada beberapa elemen penting yang kita boleh buat. Yang pertama adalah share time and interest kita dengan anak ni. Maksudnya, walaupun anak ni buat masalah, anak ni buat perangai dan sebagainya, langkah nombor 1 mesti bermula dengan kita duduk bersama dengan anak ni. Tak kira macam mana kita sakit hati, tak kira macam mana kita kecil hati dengan perangai anak ni, revise balik kita punya jadual kehidupan. Kita kena tetapkan bahawa aku kena spend time dengan anak ni. Exclusive time untuk dia, untuk repair kembali apa yang berlaku. Bermula dengan apa? Duduk bersama, berbual, bermain bersama, share interest bersama. Apa yang anak tu minat, kita tunjukkan minat. Jadi bina semula bonding, bina semula hubungan dengan spend more time. Dan kalau tak boleh lama, bermula sedikit demi sedikit. Sebab kita nak tunjuk pada dia bahawa kita care. Yang kita takkan abaikan dia, tak kisah macam mana teruk pun perangai yang dia buat. Jadi bermula daripada situ, kita start langkah seterusnya. Yang kedua adalah lawan kepada apa yang kita buat tadi, iaitu kita kutuk, marah, kita mengamuk, kita membebel. Kita kena buat the exact opposite, which is puji anak ni. Kadang-kadang ada orang tanya macam mana nak puji doktor dengan perangai duk mengamuk, buat hal dan sebagainya. Dia punya kunci dia adalah catch them when they are good. Dan maksudnya cari momen-momen di mana mereka baik.
Betul dia buat masalah, betul dia suka mengamuk, tapi yakinlah mesti ada sisi-sisi baik anak ini. Jadi fokus kepada itu. Dan jadi bila anak tak buat perangai, anak tak mengamuk, cakap bagus abang hari ni. Umi suka abang sebab duduk baik, tak buat adik. So momen-momen ini mesti kita bentuk dan wujudkan semula dalam kehidupan anak ni. Kerana apa? Kerana anak yang selalu buat masalah, antara dia punya titik-titik menyumbang kepada suburnya budaya negatif dalam tingkah lakunya adalah bila mana hilangnya perasaan bahawa dia ini diperhatikan, dia ini disayangi, dia ini dihargai, orang lihat dia ini ada nilai dalam kehidupan. So kalau dalam bahasa Inggeris kita sebut discourage feeling. So discourage feeling ni adalah benih kepada kebanyakan masalah tingkah laku di kalangan kanak-kanak. Jadi banyakkan pujian, penghargaan dan galakan. Dan syarat dia mesti berlaku secara ikhlas. Dan maksudnya jangan buat-buat sebab anak kita tahu. Jadi cari peluang dan ruang untuk kita suburkan sisi-sisi positif anak kita tadi. Walaupun betul dia ada buat masalah, tapi macam saya sebut tadi tu, bila yang positif makin berkembang, bila dia makin rasa dihargai, yang positif ni akan menyesarkan sifat-sifat tingkah laku habit negatif yang ada dalam kehidupan anak ini. Jadi itu ubat yang pertama. Bila anak ada masalah, 3 benda kita kena buat. Pertama, banyakkan benda yang positif dalam kehidupan dia. Yang kedua, repair. Yang ketiga, coach dia untuk perbaiki kehidupan dia. Yang pertama, banyakkan positif. Bermula dengan apa? Yang pertama, bila kita spend time dengan dia, kita bonding semula dengan dia. Kedua, kita tunjukkan penghargaan kita kepada dia waktu dia baik, dengan pujian, galakan, dorongan. Dan sebab ini yang akan mencambahkan sisi positif dia, supaya sisi positif ini akan menutup sisi negatif yang dia ada. Jadi dia almost macam kita kata ubat lah. Dan so kalau ubat, doktor bagi tahu 3 kali sehari. Jadi kalau sakit dan datang ke klinik saya, bermasalah macam ni, yang saya sebut pada ibu bapa, buat benda ni. Yang 1 minggu berapa kali kena duduk dengan anak, berapa kali kena puji dalam 1 hari, berapa kali kena sebut ayat-ayat yang mendorong dan menggalakkan kepada dia. Ini penting, dan kerana biasanya inilah permulaan-permulaan untuk dia berubah, untuk dia turn semula. Dan sebab saya percaya, saya sangat-sangat percaya, dan tidak ada anak yang dilahirkan jahat. Tidak ada anak yang dilahirkan untuk jadi psikopat, untuk jadi pedofilia, untuk jadi sexual offenders. Dan semuanya bermula dengan fitrah yang baik. Cuma along the way, bila dia membesar tu, mungkin perjalanan dia tu tergelincir, dan dia nampak jalan yang lain. Jadi tugas kita lah untuk kembalikan dia. So ingat 3 benda tu, dan ingat step-step ini, dan mulakan dari situ. Dan lepas tu nanti kita cerita benda lain yang kita boleh buat pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat.